Ya. Tinggal Schweppes seorang. Dibaling, dilontarkan sebuah bom tangan. Nyawa dia rendah sedikit. Dilontarkan molotov. Tetapi dia tetap ketegar juga. Tetap kekal committed untuk melakukan healing. Untuk heal diri beliau. Dan hasilnya... Permainan akan bermula. Sekarang ni kalau anda lihatkan Sunhawk, satu penerbangan akan terjadi daripada kawasan bawah ke arah Mong Nai. Penerbangan daripada arah bantai ke arah Mong Nai. Dan seperti anda lihatkan ketika ini, LGD inilah pasukan yang digembar-gemburkan. Sering kali diberkata, tapi semalam sebenarnya LGD untuk saya bila tengok Sunhawk, saya teringat sedikit banyak tentang apa yang terjadi kepada LGD. Mereka bertahan dengan agak lama sebenarnya. Namun ketika ini, adakah mereka akan berhadapan sama sendiri? Untuk Sam9, mereka tidak menghantar dua ke arah dock. Dua lagi mungkin berminat untuk pergi. Tak. Mereka memang tak pergi tepat semalam Ya, betul. Jika semalam kita lihatkan LGD mengantarkan sekurang-kurangnya 2 orang ke kawasan cave. Tapi pada waktu ini tidak. Tapi yang pasti bootcamp masih lagi akan berdarah. Semalam kejayaan, kemenangan menjadi milik FaZe Clan. Dengan clutch 1 berlawan dengan 2 pada saat-saat akhir. Tapi pada waktu ini mereka akan berlawan kembali. FaZe Clan hari pertama mereka tidak turun di bootcamp. Instead mereka cuba untuk bermain di kawasan Hatin. Tetapi pada waktu itu ada 3 pasukan di kawasan Hatin. Membuatkan mereka mengambil keputusan untuk berpatah balik ke kawasan bootcamp yang tidak asing untuk mereka juga sebenarnya. Dan situasi masih lagi 4 berlawan dengan 4. Melah kena berhati-hati. Nyawa dia rendah. Yap. Benar sekali, Persija EVOS bertemu FaZe Clan. Ini adalah satu perkara yang menarik berlaku dah begitu lama. Cuma baru-baru ini saja kita lihatkan Persija ini lebih ganas untuk berlawan dengan FaZe Clan. Namun kalau kita lihatkan dari segi senjata, mungkin boleh dikata daripada Misery dia ada DBS, Vintores dia ada UMP. Senjata agak menarik juga untuk diguna pakai. 2 orang pemain dari Persija EVOS dah ada shotgun. Manakala untuk FaZe Clan kita lihatkan pemain mereka juga dah ada senjata yang mencukupi. Saya rasa kalau nak ada pertandingan atau perlawanan drop spot, inilah tempat yang paling sesuai, Sol. Bootcamp. Bootcamp banyak betul senjata. Jatuh jarang lah kalau kita dapat senjata. Untuk 2 buah pasukan cukup. Tapi kontes ini siapa yang akan menang itu akan menjadi persoalan. Semalam Persija kan yang gagal ke Persija yang menang? Saya pun tak berapa nak ingat. Semalam FaZe Clan menang. Di mana pada saat akhir itu situasi 1 lawan 2. FaZe Clan berjaya untuk melakukan clutch. Dan seterusnya menang di bootcamp. Tapi pada waktu ini 1 korban telah pun berlangsung. Itu adalah bukan antara Thundertalk Gaming dan juga AE. Tetapi sebaliknya AE, salah seorang pemain mereka diambil nyawanya oleh Weibo Gaming. So saya tak pasti sama ada AE tukar tempat ke ataupun memang WBG. Tak pasti. Belum lagi ditunjukkan kepada kita. Yang pasti sekarang ini di bootcamp masih lagi belum ada sebarang opening yang diharap-harapkan. Ya, tepat sekali Zuxi. Nang dah bersama dengan Red Face. Ada Vintores bersembunyi di kawasan harapan sana. Atau pergerakan yang perlahan ditunjukkan daripada kedua-dua arah. Tak ada pergerakan langsung yang dilakukan ketika ini. Dan seperti yang anda lihatkan, belum lagi ada apa-apa pergaduhan yang berlaku je. Ketika ini Melah bergerak keluar dari kawasan ini. Perlawanan yang perlahan sangat-sangat ditunjukkan oleh kedua-dua belah pasukan. Boleh dikatakan sekarang ini, daripada mereka hilang satu pasukan, baik mereka bermain dengan lebih berhati-hati. Dan itu yang bakalan dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. TT ataupun Thundertalk Gaming. J dan juga rakannya Fnatic berjarak jauh dengan satu QBZ di tangan. Akhirnya kita ditunjukkan pula kepada perspektif yang berbeza. Dan di sini AE Fnatic akan mencari pemain-pemain daripada TT yang sekarang ini. Dapat lihatkan pada jarak jauh tersebut, QBZ diguna pakai oleh Fnatic. Tembakan jarak jauh. Rosemary yang akan dapatkan rock terlebih dahulu. Tembakan yang begitu tepat sekali ditunjuk kepada seorang Rosemary.
mempunyai average eliminasi 1.8 average damage 371. Jaranglah nak tengok Mamat ni bawah 200, bawah 300 nak cerita dari segi average damage untuk dia berseorangan saja. Tak kisahlah kalau tim dia sedang berada di tempat ke-15 ke, tempat yang ke-10 ke, tetap pemain ini mempunyai bakat yang besar. Dia memang mempunyai kekuatan yang tersendiri lah. Game sense yang begitu baik daripada seorang Rosemary. Dan baru-baru ni juga saya ada tengok satu interview yang dilakukan di Indonesia, di mana saya tak silap saya itu adalah caster dari Indonesia dan menanyakan soalan kepada Yuhai, namun Rock berjaya untuk membalas kembali apa yang dilakukan oleh AE yang mengakibatkan Potato dikeluarkan begitu saja. Jadi 3 berbalas 3, tapi TT berjaya kembali kepada para pemain. Caster tersebut tanya kepada UI siapa pemain yang paling hebat ni lah selain daripada pemain-pemain BTR, dan UI menyatakan bahawa Rosemary dialah pemain yang bagi saya paling hebat sekali. Ya, sebenarnya saya dah lama juga mendendangkan nama Rosemary kan. Tak tahu, pertama kali saya melihatkan kepada gameplay Rosemary waktu tu memang nampak wah pemain ni main kemas gila. Sangat-sangat kemas. Sangat-sangat baik cara beliau mengawal situasi. Dan perkara tersebut terbuktilah nampak gayanya dengan kejayaan beliau membawa pasukan untuk mendapatkan kejuaraan 2 kali berturut-turut di PMSL. Tapi inilah dia FaZe Clan dan juga Persija EVOS. Kedua-duanya nampak gayanya, Amy. Dua-dua tak nak kalah. Dua-dua tak nak kalah pada waktu ini. Masing-masing tidak mahu untuk melakukan sebarang kesilapan. Onzen loading lakukan, tukarkan kepada senjata S12K. Pergerakan dilaksanakan ketika ini. Satu tembakan lepaskan oleh Red Face. Terlampau lama dah ni Sol. Lebih daripada 5 minit sebenarnya mereka ada berdepan di antara satu sama lain. Antara kedua-duanya tak nak rugi ataupun kedua-duanya tak nak hilang sesiapa dalam penabrakan ataupun pelanggaran kepada pihak lawan mereka yang ada di hadapan ini, iaitu FaZe Clan bertemu Persija dan Persija bertemu FaZe Clan. Tak ada siapa yang nak rugi kan dalam mana-mana pertempuran. Sebabkan semalam walaupun FaZe Clan menang, mereka tetap hilang ramai kan pemain mereka. Mungkin tinggal 2 je ke ataupun tinggal 1 je. Waktu tu Soda kata tadi tinggal 2. Kan tetapi selagi boleh untuk memastikan tak ada sesiapa yang rugi, selagi itulah saya rasa patut diteruskan. Dan itu yang cuba untuk dilaksanakan oleh Persija dan juga pasukan yang dikenali sebagai FaZe Clan. Tapi selepas ini pastinya Wibo kalau dia berminat dia mungkin boleh lalu di kawasan ini. Tapi besar kemungkinan mungkin mereka akan lalu di kawasan kiri melalui kawasan kepulauan kecil dan terus saja berhadapan mungkin bersama dengan AE dan juga Vampire. Ya, masalahnya untuk Alter Ego sekarang ini, satu kena culik dengan Wibo Gaming yang turun di bahagian Hatin. Kemudian satu kena dengan Thundertalk Gaming. 2 saja lagi tinggal dan sekarang ini salah satu daripadanya telah pun mula diganggu oleh Vampire. Dan itulah dia, Ravenclaw jatuhkan Rosemary, tapi di kawasan bootcamp ini satu pembukaan telah pun berlaku. Morman dalam keadaan knockdown, Satar dapatkan Shadow di kawasan yang berbeza. BTR pun dah mula berlawan dengan TEC, dengan Shadow dihabiskan secara langsung. Tidak dibiarkan langsung untuk berdiri, tetapi Vintores walaupun berjaya untuk mendapatkan red face, tapi malangnya kedudukan beliau sedikit terbuka menyebabkan beliau terjatuh pada waktu ini. Situasi 2 lawan dengan 3 tapi menjadi 2 lawan 2 pada waktu ini dengan satu lagi kejatuhan dilakukan. Luxi juga telah pun di knockdown. Adakah rata-rata Persija EVOS 2 opening Amy mereka dapat 4 lawan 2, tetapi mereka tewas di kawasan bootcamp tersebut. Dan itu adalah satu tamparan hebatlah memandangkan poin mereka berada di atas-atas. Selalunya opening ni yang buatkan mereka rasa terlampau yakin. 2 dah jatuh, langgar. Tapi disebabkan perkara itu membuatkan mereka mungkin tidak berhati-hati dalam pelanggaran tersebut. Dan akhirnya hasil pasukan itu adalah rata. Tapi AE bermain dengan cukup berhati-hati untuk Ravenclaw menunggu saja kehadiran pemain yang ada di hadapan muka beliau, tapi malang sekali tembakan dilepaskan. Tersasar untuk mengena dan itu memberikan satu kejatuhan terhadap pasukan yang melanggar mereka iaitu VPE Rosemary. Tenang saja, megang satu bom tangan, dimasak terlebih dahulu dan sekan bom tangan ini tidak berjaya untuk menjatuhkan pemain lawan tersebut, tetapi malangnya Schwab berjaya
untuk meneka di mana keberadaan Fnatic dan Tony K pula sedang berada di bahagian belakang. Rosemary tidak ada tempat untuk bersembunyi sudah ketika ini. Dan Ravenclaw sepertinya akan diangkat oleh Tony K. Dengan secepatnya mungkin bersama dengan Nuzi. Hampir-hampir saja. Tapi Nuzi dibawa masuk. Ya betul. Nuzi dibawa masuk. Kelihatannya ya sebab kita tahu perkara seperti tidak menjadi untuk mereka, untuk Vampire bagi 2 hari. Dia tidaklah terlalu teruk tapi bukanlah standard Vampire yang kita kenal. Tapi itulah dia malang untuk alter ego walaupun tadi Rosemary cuba juga untuk berlawan dengan Vampire tetapi dilihatkan pula daripada sebelah belakang. Yang mana perkara tersebut memang tak boleh buat apa-apalah. AJ melihatkan dengan begitu mudah sekali ke arah Rosemary. Tapi Sam9 satu main mereka telah pun dijatuhkan dan dihabiskan secara langsung. Dikunjungi oleh Tianba sebenarnya. Bukan. Ini maksudnya Sam9 dah mula gerak. Oh tidak, ini dekat bahagian cave. So sayang, 1000 kali sayang lah. Sam9 depth dikesan oleh pemain-pemain Tianba menyebabkan beliau terjatuh dan tidak dapat untuk dibantu oleh rakan-rakan yang berada di sebelah atas. Oh, satu perkara yang begitu malang berlaku. Tapi apakan daya, mereka perlu juga untuk meneruskan perjuangan ini walaupun dengan 3 pemain saja. Tapi salah seorang pemain Tianba berjaya untuk dilihatkan. Kan tetapi, Weibo Gaming ditekan daripada bahagian belakang. Begitu ramai sebenarnya pasukan yang bertarung di kawasan luar belatan ini. Dan lihatkanlah lemparan bom daripada seorang Suk. Berjaya untuk menundukkan pemain Thundertalk Gaming ini. Dan itu akan diselesaikan dengan begitu mudah saja oleh seorang Suk. Ya, menariknya kalau kita lihat kan, pasukan Cina ini memang mereka gemar untuk bermain di bahagian luar. Andai kata mereka boleh duduk di luar dan menambahkan 1-2 mata, why not? Perkara tersebut akan diambil, risiko itu akan diambil oleh mereka. Tambah pula ini adalah bulatan-bulatan awal, tidaklah terlalu sakit yang menyebabkan mereka terpaksa untuk masuk terlalu awal. Untuk Sam9 ya, dengan kehilangan 1 orang pemain tadi menyebabkan mereka terpaksa untuk bermain dengan lebih pasif. Bigatron Villains akan melanggar ke arah Morph GPX tapi Morph GPX bukan full squad dekat dalam kawasan rumah ini. Alamak, tiba-tiba 2 orang jatuh. Rata terus Emi. Walau Bigatron Villains. Bigatron, apa yang terjadi kepada mereka? Lesap begitu saja. Itu yang terjadi, itu yang berlaku. BTR ketika ini tempat kedua sehingga tempat yang keempat lesap begitu awal untuk pusingan kita yang pertama. Ini telah pun mengakibatkan mereka dalam keadaan yang begitu sukar sekali lah untuk pusingan yang seterusnya. Tapi Tianba berjaya untuk mendapatkan 1 kejatuhan, 2 kejatuhan sebenarnya kepada Wolf. Nah, sekarang ini hanya perlu untuk mengutip saja mata-mata singkir mereka. LGD berjaya untuk mendapatkan 1 kejatuhan juga kepada pihak lawan mereka. Manakala pergerakan dapat dilihatkan sekarang ini oleh Weibo. Sekarang ini akan dijaga oleh pemain Thundertalk di kawasan atas jambatan ini. Kingxi menunggu sahaja bayang-bayang yang akan muncul oleh pemain lawan mereka. Bergerak dengan tenang, tidak memandang ke bahagian belakang. Semua bergerak satu demi satu. Tapi adakah dia akan berjaya untuk dapatkan sesiapa? Oh, sedap. Oh, sangat-sangat sedap. Tapi malangnya dia tak dapat jatuhkan sesiapa. Akhirnya dia dapat jatuhkan 1 juga. Tapi sekarang ini, seorang lagi pemain di hadapan sana, nyawa sangat-sangat sedikit. Berjaya untuk menggunakan 1 first aid kit. Sempat, begitu sempat, tapi ada DBS. 2 tembakan DBS yang tidak mengena. Pastinya ini akan merugikan dirinya dan itu akan mengakibatkan 2 pemain jatuh begitu saja. Weibo Gaming disebabkan tidak berhati-hati, tidak peka dengan kawasan sekeliling, mereka akan rugi 2 pemain. Ya, tapi saya rasa itu bukan lebih kepada mereka tak aware, tetapi trigger disiplin yang sangat-sangat baik oleh Xingqi. Dengan dia membiarkan terlebih dahulu 2 kenderaan yang melintas jambatan itu dan hasilnya membawa kepada habuan yang lumayan, iaitu 2 orang lagi bergerak sedikit lewat, mungkin beranggapan bahawa jambatan ni tak ada orang duduk ni sebab kita orang lintas elok je kan. Tapi waktu itulah kejutan diberikan oleh Xingqi untuk memberikan Thundertalk Gaming 2 lagi mata tambahan untuk pasukan mereka. Tapi lihatkanlah Sam9 pada waktu ini dah pun sampai ke bahagian Camp Charlie. Mereka telah pun melakukan lintasan, mereka dah pun boleh masuk daripada bahagian selatan dengan agak mudah sebenarnya untuk masuk ke dalam circle. Dengan LGD dah pun pergi ke bahagian tengah. So ini memudahkan Sam9 untuk berada di bahagian selatan itu untuk masuk ke dalam dengan agak straightforward. Dengan 12 pasukan masih lagi ada dan pasukan pendahulu kita nampak gayanya masih lagi tak puas. Masih lagi nak mendapatkan lebih banyak mata untuk pasukan mereka. What aim daripada seorang Kechuan. 2 pemain Zerzia tumbang begitu saja, lesap
Dan satu lemparan daripada seorang pemain ini yang tepat sekali mengena terhadap pemain Zerzia. Bergerak ke depan, Megamind berjaya untuk dapatkan satu. Walaupun mereka yang menekan-nekan pemain Zerzia ini sekarang ini, K1 sepertinya ada harapan untuk memenangi pertempuran ini. Walau bagaimanapun Megamind tidak akan membenarkan perkara ini berlaku. First aid akan terus saja digunakan pakai oleh seorang Megamind. Dan dia akan cuba untuk memastikan mata singkir ini diperolehi oleh diri beliau. Tapi K1 memastikan chopper menjadi hak milik beliau terlebih dahulu. Dua saja yang berbaki, tapi kedua belah pasukan ini, nyawa mereka akan kehilangan sedikit demi sedikit oleh zon biru, dan Wolf juga akan mengganggu mereka dari bahagian belakang. Malang sekali, terlampau ramai sebenarnya yang sedang bertarung di kawasan luar belatan. Ya betul. Ini adalah satu trend yang agak common juga, tapi itulah dia K1 yang akan menang berlawan dengan Wolves Esport. Tetapi kemenangan mereka ini bukan satu kos yang kecil, kos yang besar juga dengan 3 orang main mereka terkorban. Dan selepas ini akan masuk ke dalam bulatan yang kelima, satu bulatan yang menyebabkan mereka memerlukan banyak juga first aid untuk mereka survive dengan lebih lama bermain di kawasan luar ini. Dan pada waktu ini kita tahu 11 pasukan masih lagi ada. Kecuan malangnya satu penungguan yang sabar dilakukan oleh Zerzia Megamind berjaya untuk membuahkan hasil. Rata sudah untuk K1. Setakat bulatan yang keempat masuk ke-5. Tapi itulah dia Timpai berenang-berenang. Kita tahu untuk Sanhok ini, renangan ini boleh dikatakan satu hukuman mati hampir mandatori lah kepada perenang-perenang. Bukan satu tugas yang mudah dan itulah dia akibatnya. 76 saja yang tinggal. Pai. 76 Pai. Dah macam tak bergerak dah, macam tak yang main bola. Oh tak, dia dah mula untuk menggerakkan diri. Dan ini adalah satu berita baik sepertinya untuk Sam9 yang sedang jaga di kawasan persisiran, di kawasan ujung-ujung belatan kita. Menunggu kemaraan, boom yang agak baik. Tembakan ambang saya yang diperlukan dan itulah dia satu lagi mata tambahan untuk Tianba. Mereka berjaya untuk mengumpul 8 markah sebelum masuk ke dalam belatan kita. Cuma pergerakan harus dilakukan secara berhati-hati. Dapat dilihatkan pula tadi bayang-bayang dirinya. Sekarang ini ada satu tembakan dilepaskan ke kawasan hadapan sana. Mikial menjaga kawasan belakang mereka. Dan belatan yang seterusnya akan bentuk bergeraklah masa 20 saat saja lagi. Sam9 cuba untuk bergerak dengan lebih berhati-hati. Sekarang ini mereka belum lagi dapatkan mata singkir langsung. Tapi sekarang mereka dah ada at least satu markah untuk dibawa pergi dalam permainan di mana mereka ada dalam golongan-golongan top 8. Ya, game yang baik untuk Tianba sebenarnya. Semalam mereka dapatkan win on the chicken dinner. Hari pertama untuk Sanhok ianya dimenangi oleh Bigetron Red Villains. Tapi yang kita tahu Bigetron tadi melakukan satu aggressive push ke arah Morph GPX. Nampak seperti kemenangan itu tidak ada masalah untuk mereka. Kurang-kurangnya menjatuhkan beberapa orang pemain. Tapi tiba-tiba mereka yang diratakan. Suki dijatuhkan oleh LGD Gaming yang cuba untuk masuk ke dalam circle. Tapi itulah dia, ada juga pemerhatian yang dilakukan oleh YDD. Menyebabkan sekarang ini pertarungan 3 penjuru antara 3 pasukan China yang berbeza. Tapi satu demi satu terkeluar. 6 pasukan saja yang tersisa. Dengan Sam9 masih lagi ada 3 orang pemain Emi. Ya, benar sekali. Dan lihat kalah di mana Kenny berhadapan dengan salah seorang pemain yang ada di hadapan beliau. Masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan pemain lawan tersebut. Sepertinya mereka menghadapi kesulitan dalam menjatuhkan Tony K. Walaupun bersorakan saja, sepatutnya Tony K menjadi mangsa Kenny tadi. Tetapi lihat kalau Tony K membeli masa supaya rakan-rakan mereka menghampiri ke kawasan ini. Dalam masa yang sama memberikan bantuan terhadap diri yang sekarang ini dalam keadaan yang begitu sukar. Nyawa sangat sedikit. Dan bom yang seterusnya mungkin tidak lagi Tony K. Lihatnya nyawa kau. Walaupun kelihatannya macam bom tangan itu tepat mengenai kepada Tony K. Tapi sebenarnya tidak. Tersasar sedikit. Tidak memberikan apa-apa damage yang signifikan kepada Vampire Esports. Tapi lihatkanlah pada waktu ini, bulatan tidak lagi berpihak kepada Sam9. Morph GPX ada kedudukan yang baik. Mereka boleh keluar daripada kawasan compound tersebut. Weibo Gaming Suk juga ada satu tempat yang agak baik. Cuma itulah, kejap lagi mungkin Vampire full squad ataupun Sam9 3 orang akan pergi juga ke kawasan itu. Tapi so, yang menariknya 1 sampai 10 kecuali 5 je yang ada. Yang lain semua pasukan-pasukan yang ada di halaman yang kedua. Seolah-olah memang hari ini adalah hari untuk mereka melakukan comeback. Tu yang pasti ditunjukkan oleh pasukan-pasukan yang berada di halaman yang kedua. Terkali ini LGD pun ada. Itu adalah satu berita yang menarik juga untuk kita lihatkan secara bersama-sama. Tapi Zerzia
Berjaya itu dikeluarkan, LGD bertahan dengan sehabis baik. Ada UMP di tangan beliau, tembakan di bahagian bawah. Bom api, bom molotov koktail pun ada di tangan beliau. Dan dicuba untuk baling ke bahagian bawah sana. CC mencari pemain MRPX yang berada di kawasan kiri tersebut. Tetapi pemain-pemain MRPX namun berjaya untuk bergerak pergi ke tempat yang manakala Sam9. Pergerakan mereka sekarang ini adalah untuk menuju masuk ke dalam bulatan kita yang seterusnya. Ya, tadi ternampak macam seolah-olah Morph GPX ada di kawasan depan tu. Tapi sebenarnya tidak. Itu adalah di sebalik bukit. Dengan Morph GPX bermain tadi dari bahagian utara dan juga bahagian sebelah barat. Tapi DI kena berhati-hati. Ada lontaran yang dilontarkan ke arah beliau. Daripada Sam9 tadi hampir-hampir menjatuhkan main itu. Tapi dapatkan juga Tam. Cantik sekali pada Tam. Mikael juga melepaskan tembakan pada waktu ini. Tapi Mikael kena berhati-hati. Malangnya untuk Mikael. Dia telah menilaikan. Tapi Tam akan menyelamatkan keadaan. Tam. Ini adalah momen kalau kita lihatkan di PMSL tempoh hari ini. Waktu tu Tam dapatkan 2 orang main di bahagian belakang dan itu adalah game yang mereka dapatkan winner chicken dinner dan kita harapkan situasi yang sama akan terjadi pada waktu ini. Sekarang ini pastinya mereka dah dengar bunyi kenderaan yang dibawa oleh pemain MRPX. Cuma satu lemparan ke bahagian hadapan ini. Tembakan nampak oleh mereka ni. Dapat satu. Dia dapat pemain di hadapan sana. Tembakan S12K yang begitu baik. Tapi malang sekali dia jatuh pula. Mikael berjaya untuk diangkat kembali. Tetapi Kenny tidak akan berjaya diangkat ataupun dibantu. Api-api dibaling tepat ke arah belakang kawasan batu ini. Cuma Sam9. Mereka dapat satu lagi, Tam. Pergerakan yang begitu ganas dan begitu baik sekali. Tetapi secara tiba-tiba Tony K akan mengganggu mereka berjarak jauh. Ya betul, gangguan ini memang betul-betul sakit sebenarnya untuk Sam9. Sebab dekat bahagian hadapan juga ada pemain-pemain lain juga yang sedang membuka pada waktu ini daripada Vampire. Tapi Rocky akan mendapatkan Ravenclaw. Ini akan membeli masa sebenarnya untuk Sam9. Mungkin bergerak ke bahagian hadapan. Tapi Mikael masih lagi dalam keadaan knockdown. Masih lagi cuba untuk diangkat tapi tidak. Tam memilih untuk berlawan sebenarnya. Dengan dia tahu informasi pemain-pemain Morph GPX berada di bahagian kanan. Mikael diambilkan secara langsung oleh Schwabs. Tony K cuba juga untuk mencari pada waktu ini pertarungan 3 penjuru. Sam9 ada di dalam top 3. Dan sekurang-kurangnya kita tahu hari ini Sunhawk Sam9 lebih baik daripada semalam. Tapi Tam dapatkan Rocky. Alas, titik je nyawa Tam. GG, nice try. Dia mencuba juga. So sekarang ini adakah Vampire mampu ataupun tidak untuk melakukan clutch ataupun Morph GPX akan mendapatkan winner chicken dinner pertama mereka? 4 pemain yang berdiri, tapi satu dah jatuh untuk MRPX sebenarnya ketika ini. VPE tinggal 2. 2 berbalas 4 sejujurnya dalam pertarungan kita. Tapi lihat kalau satu pemain untuk VPE berjaya itu dijatuhkan. VPE hanya di Schwab saja yang masih lagi berdiri. Ini adalah satu keputusan yang mutamat nampak gayanya. Oh, tapi tak juga. Kalau Schwab berjaya untuk memenuhkan nyawa beliau kembali kepada 100%. 2 pemain ini kalau jatuh begitu saja, dia boleh dapatkan winner chicken dinner. Dia dapat 3. Satu saja lagi yang diperlukan. Schwab, dan ada lagi 2 bom tangan untuk dibalik ke bahagian hadapan sana. Dan dia akan masak terlebih dahulu bom tangan ini. Dan nampak kedudukan MRPX tersebut. Bom ini kena. Satu saja lagi. Satu berbalas 4. Dan tiba-tiba jadi 1 lawan 1. Oh, winner. Chicken dinner untuk Vampire. Dan ya, Vampire adalah pasukan yang saya melakukan prediksi tadi. Mereka akan mendapatkan chicken dinner. Dan itulah yang berlaku. Vampire, walaupun seperti mustahil clutch itu boleh dilakukan dengan Tony K terjatuh. Ya. Tinggal Schwab seorang. Dibaling, dilontarkan sebuah bom tangan. Nyawa dia rendah sedikit. Dilontarkan molotov. Tetapi dia tetap ketegak juga. Tetap kekal committed untuk melakukan healing. Untuk heal diri beliau. Dan hasilnya berjaya untuk menghukum Morph GPX yang kelihatannya tadi terlalu yakin. Padahal mereka ada beberapa momen yang mereka boleh heal kejap. Dah low tu, heal kejap. Kemudiannya baru berlawan kembali dengan Schwabs. Tetapi mereka pick dan itu membenarkan Schwabs lah untuk jatuhkan 1 demi 1 dan akhirnya clutch yang indah. Dan winner chicken dinner yang kedua untuk pasukan Thailand dan yang pertama untuk Vampire. Ni mungkin antara momen kedua lah kot kan. Paling gempak juga untuk momen PUBG Mobile. Mana saya rasa yang paling gempak berlaku ketika PMSL. Ingat tak? Pasukan dari Filipina waktu tu.